Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha penambahbaikan proses pengagihan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan mengadakan pusat-pusat pengagihan terbukti dapat melancarkan proses pengagihan di samping menjaga keselamatan pihak-pihak terlibat dari terdedah kepada bahaya jangkitan wabak COVID-19. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Pengerusi Jemaat Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bersabda pada majlis pelancaran pengagihan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia sempena bulan Ramadan 1443 Hijrah 2022 Masihi. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar Timbalan Pengerusi 1 Jemaat Tadbir Yayasan. Yang berhormat Pihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan selaku Timbalan Pengerusi 2 Jemaat Tadbir Yayasan dan yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datu Paduka Sri Setia Haji Awan Suhaili bin Haji Mohidin. Pengerusi lembaga pengarah yayasan dalam sembah alu-aluannya menyembahkan kurnia ke bawah Duli Yang Maha Mulia itu jelas menunjukkan kasih sayang dan pemedulian mendalam baginda kepada seluruh rakyat dan penduduk Islam di negara ini. Ianya sangat-sangat dinantikan dan dihargai oleh seluruh rakyat dan penduduk serta penerima-penerimanya di negara ini. Semoga amal kebajikan Paduka Yang Dahulu Tuanku ini terus diberkati dan dikurniakan balasan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Duli Yang Teramat Mulia bersabda, kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia amat sinonim bila memasuki bulan Ramadan. Apa yang penting yang seringkali saya tekankan di sini, biarlah pengurusan pengagihan kurma kurnia peribadi Paduka Ayahanda pada tahun ini dibuat dengan lebih baik dari tahun sebelumnya ke arah memastikan tidak ada seorang pun umat Islam di negara ini tertinggal dari menikmati kurma kurnia peribadi Paduka Ayahanda sebagai juadah berbuka puasa. Walaupun berhadapan COVID-19, sabda Duli Yang Teramat Mulia, pihak pengurusan yayasan dengan dukungan padu agensi kerajaan swasta serta sukarelawan akan melaksanakan pengagihan kurma mengikuti SOP ditetapkan. Saya difahamkan bahawa pada 2 tahun yang lalu, pihak pengurusan yayasan Paduka Ayahanda telah melaksanakan penambahbaikan proses pengagihan kurma kurnia peribadi ini dengan mengadakan pusat-pusat pengagihan melalui kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan bagi penjawat awam serta menyediakan pusat pembahagian bagi kaki tangan swasta di samping meneruskan kelaziman pembahagian melalui penghulu-penghulu mukim atau ketua-ketua kampung bagi orang awam.
Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengagihan buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada wakil-wakil pasukan beruniform, orang awam, penjawat awam, sektor kerajaan dan pekerja swasta. Tahun ini sejumlah 156 tan metrik buah kurma jenis ajwah akan dibahagikan kepada seluruh rakyat dan penduduk Islam di seluruh negara. Setiap seorang menerima satu kotak kecil kurma mengandungi 300 gram. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan sempurnanya majlis pelancaran pengagihan kurma kurnia peribadi, bermulalah pembahagian buah kurma kurnia peribadi baginda kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara Brunei Darussalam. Sokongan dan kerjasama padu daripada semua pihak perlu dalam melancarkan urusan pengendalian pengagihan buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sejak tahun 1995, Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah telah melaksanakan pengendalian bagi pengurniaan kurma tersebut dengan kerjasama padu daripada jabatan-jabatan daerah, institusi penghulu dan ketua kampung, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan pasukan polis di Raja Brunei. Pada tahun ini, pihak yayasan membuat pembelian kurma jenis ajwah yang juga biasa disebut kurma Nabi dari Arab Saudi. Penghantaran kurma tersebut menggunakan kapal laut yang dimuatkan dalam 11 kontena dan tiba di Pelabuhan Muara pada 19 Februari lalu. Sejak bermulanya wabak COVID-19 pada tahun 2020, Yayasan merangka pengemaskinian proses pengagihan kurma dengan melaratkan pusat-pusat pengagihan kurma di setiap kementerian dan jabatan, termasuk institusi pengajian tinggi. Penjawat awam akan menerima kurma tersebut di jabatan dan kementerian masing-masing, manakala pekerja di sektor swasta pula akan menerima kurma kurnia melalui syarikat masing-masing. Menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebah Duli Yang Maha Mulia di atas pengurniaan kurma yang dianugerahkan kepada ahli warga kerja Islam di Syarikat Brunei LNG. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi Kebah Duli Tuan Patik dan melimpahkan rahmatnya kepada Sultan dan negara. Terkenal dengan rasanya yang manis dan tahan lama, buah kurma mempunyai banyak khasiat dan menjadi makanan utama Rasulullah SAW. Kajian sains menemukan kurma kaya dengan unsur zat besi dan kalsium di samping membekal tenaga. Baginda Rasulullah SAW menganjurkan umatnya supaya berbuka dengan kurma. Enam belas kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 7 kes berada dalam kategori 5. Sementara itu 5 kes COVID-19 meninggal dunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 2,010 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 118,892 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 1,718 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BroHealth, manakala 292 adalah dari hasil 2,501 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Sementara itu, 5,600 kes telah disahkan sembuh
yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 94,774 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 23,984 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 6.4%. Dalam pada itu, 224 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 23,760 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 15 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos ialah 59% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan Unified National Networks UNN Sdn Berhad menandatangani kontrak perjanjian bagi pembekalan komputer riba dan data internet untuk tenaga pengajar dan penuntut di institusi-institusi pendidikan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Projek yang dikontrakkan selama 3 tahun ini diberikan kepada rangkaian infrastruktur telekomunikasi dimiliki oleh UNN bersama syarikat-syarikat telekomunikasi iaitu Data Stream Digital DST Sdn Berhad, Emergent Sdn Berhad dan Progressive Sdn Berhad. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Menandatangani bagi pihak Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, manakala pihak UNN diwakili Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Setiausaha Tetap Pelaburan Kementerian Kewangan dan Ekonomi selaku Timbalan Pengurusi syarikat berkenaan. Pelan transformasi digital merupakan salah satu strategi jangka panjang Kementerian Pendidikan untuk menjadikan pembelajaran digital norma baharu dalam sistem pendidikan negara. Menurut Menteri Pendidikan, pelan tersebut menggariskan 3 bidang utama: teknologi pendidikan, teknologi pengurusan dan memudahkan dasar dan infrastruktur. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman menekankan perkara itu semasa mesyuarat Recover Learning and Rebuild Education in the ASEAN Region and ASEAN Education Ministers of Education ASED dan Majlis Penyerahan Pengurusi secara dalam talian. Yang Berhormat juga mengongsikan inisiatif-inisiatif utama negara Brunei Darussalam dalam menangani isu access to education semasa pandemik serta mengetengahkan strategi jangka panjang yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pelan Transformasi Digital. Acara berkenaan menyaksikan penyerahan kepengerusian ASED Filipina kepada Vietnam dengan pencapaian sektor pendidikan ASEAN dari 2020 sehingga 2021 telah diketengahkan dan pengemaskinian mengenai inisiatif yang sedang berjalan. Perbincangan panel dihadiri Menteri-Menteri Pendidikan dari Kemboja, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand, manakala Laos PDR, Myanmar dan Vietnam diwakili oleh Timbalan Menteri Pendidikan masing-masing. Dengan bertemakan Recover Learning and Rebuild Education in the ASEAN, perbincangan panel menteri tersebut adalah acara menteri pertama di bawah kepengerusian Vietnam dalam sektor pendidikan. Para delegasi berkongsi pengetahuan dengan membentangkan hasil penglibatan yang lalu dan semasa serta membentuk perkongsian rentas wilayah yang akan memberi manfaat kepada rantau ini secara keseluruhan.
Penyelenggaraan Siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu KABSBM adalah landasan terbaik untuk mencapai hasrat dalam mempertahankan keutuhan bahasa, sastra dan budaya Melayu sampai bila-bila. Dengan tema Bahasa Jiwa Bangsa, tema tersebut menekankan pentingnya bahasa sebagai jiwa kepada kehidupan bangsanya yang sekaligus menggambarkan bahawa ketiga-tiga elemen bahasa, budaya dan bangsa berpisah tiada. Yang berhormat, Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, berucap demikian semasa merasmikan Siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa secara maya. Ketiga-tiga elemen perbincangan dalam kongres ini iaitu bahasa, sastra dan budaya Melayu tidak lari dari elemen sejejegatan, kerohanian, kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam membina kehidupan insaniah manusia. Dan untuk merealisasikan hasrat ini, ia perlu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi dunia seperti memanfaatkan penggunaan platform revolusi industri 4.0 sebagai variasi nilai tambah dalam usaha kita mengetengahkan, memudayakan dan mengangkat martabat bahasa, sastra dan budaya Melayu. Untuk menyampaikan ucap pertama Profesor Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail dari Universiti Brunei Darussalam dalam ucap pertama membentangkan kertas kerja bertajuk Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan 1930-2008 Kajian Perbandingan Brunei dan Malaysia. Beliau antara lain membincangkan mengenai cabaran globalisasi yang dihadapi oleh negara Brunei Darussalam dan Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara masing-masing apabila penggunaan bahasa Inggeris makin berleluasa dalam tempoh tahun kajian tersebut. Siri Kongres dilaksanakan secara bersiri mulai 16 Mac hingga 22 Jun 2022 dengan pembentangan kertas kerja 2 kali seminggu oleh pembentang 1 kertas kerja bagi setiap satu sesi iaitu setiap hari Isnin dan Rabu. Bulan Syakban merupakan salah satu bulan yang mempunyai banyak kelebihan. Menurut Awang Haji Samali bin Haji Adam, umat Islam berpeluang merebut kelebihan pada malam istimewa iaitu Nisfu Syakban. Sewajarnya, pada malam Nisfu Syakban, kita banyakkanlah berdoa, banyakkanlah berzikir, banyakkanlah beramal kerana malam Nisfu Syakban itu adalah malam boleh dikatakan malam keampunan. Kalau Allah sudah memuliakan malam Ramadan, bulan Ramadan dengan adanya malam Lailatul Qadar, maka Allah muliakan bulan Syakban dengan adanya Nisfu Syakban. Jadi menunjukkan bahwasanya malam Nisfu Syakban juga adalah di antara malam-malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutan aduan orang awam, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah telah membuat pemeriksaan bagi buku Planner 2022 yang dijual di salah sebuah premis perniagaan buku dan alat tulis di negara ini. Hasil analisis Jabatan Perkhidmatan Saintifik, Kementerian Kesihatan mendapati kulit dalaman buku tersebut disahkan positif diperbuat daripada kulit khinzir. Jabatan Hal Ehwal Syariah telah pun mengarahkan pemilik premis untuk mengasingkan semua buku-buku tersebut dengan serta-merta dari penjualan kepada orang awam. Sebarang aduan mengenainya hubungi bahagian kawalan makanan halal di talian 716-6222 atau mana-mana pejabat bahagian di setiap daerah.